surat berapa? 165. Kitab lama 200. Kitab baru 165. Baru bab baru. Bab baru. Ya. InsyaAllah. Kitab baru, kitab lama 200, kitab baru 165. Dapat? Tajuk baru baru mula. Baru mula ke apa? Baru mula lagi. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasul mu'minin. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'illah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib bulan ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini kita terus bawa apa yang sepatutnya kita bawa untuk menghadap lagi satu alam, iaitu Yaumul Mahsyar. Mudah-mudahan barakah insya-Allah. Untuk lagi lebih barakah kita mulakan surah Al-Fatihah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ke surat 165, kitab baru. Kitab lama 200, bab baru bab ghibah, yakni menyebut keburukan orang. Bab 16, bab baru dapat kitab baru 165, kitab lama 200 203, bab baru ghibah 203. Kitab tu lagi lama kot ya ke? Yang mana? Dah habis habis dah. Ada yang nak miss kuliah subuh. Kuliah subuh. InsyaAllah. Berita hanya sekali je. InsyaAllah. Okey, tak apa, boleh ulang balik. Ada dalam video. Tolong cari video insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita teruskan bab 16, bab ghibah, yang ini menyebut keburukan orang. Ni bab hebat tuan-tuan.
yang memang jadi salah satu yang bimbang kita. Tengok sama kita baca, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ghibah yakni menyebut keburukan orang. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, insyaallah sama-sama kita baca. Atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala iza zakarta akhaka bima yakrahu faqad igtabtahu. Qila ara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa in lam yaku fihi ma taqulu faqad bahattahu. Nabi SAW bersabda, tahukah kamu apakah ghibah? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah SAW yang lebih mengetahui. Maka sabda Nabi SAW, ghibah itu jika engkau menyebut, yakni membincangkan hal keadaan saudaramu yang ia tidak suka hal itu disebut atau dibahaskan kepada orang lain, maka itu bererti ghibah padanya. Lalu ditanya, bagaimana kalau saudaraku betul begitu? Jawab Nabi SAW, jika betul engkau sebut itu benar ada padanya, maka itu ghibah. Tetapi jika tidak betul, maka itu buhtan, yakni membuat kepalsuan, pendustaan untuk memburukkan nama orang. Allah ni, perangai yang kadang-kadang popular berlaku antara kita. Mengaji, masuk surau, masuk masjid, keluar surau, keluar masjid, kita ghibah. Suka sebut hal orang, suka menceritakan. Ni Nabi dah pesan, bukan pesan, Nabi terangkan apa perangai, apa maksud ghibah. Iaitu ialah menyebut, membincangkan hal saudara dia sendiri, bukan kawan, saudara. Apalagi sahabat, apalagi jiran, apalagi macam-macam yang bersangkutan dengan kita. Hal itu disebut ataupun dibahas kepada orang lain, bukan yang kita sebut tu, bukan orang yang kita sebut tu, owner diri tu, bukan orang lain kita sembang. Yang kita cerita orang lain, dua ni menyebut. Macam tu. Contohlah, tak imam tak buat macam tu kan. Maksudnya macam tu. Kadang-kadang kita, kita ada duduk depan, ada kita tak ada orang, ada lagi dua orang belakang, dia masih bersembang pun macam tu juga berlaku. Kita tak tahu, tak kata dia, tapi perbuatan tu macam menimbulkan ghibah, macam bimbang kita. Ni sama juga dengan yang Nabi kata, maka berarti ghibah padanya. Pasal apa? Dia bersebut hal orang lain, maka dipanggil ghibah. Lalu ditanya, bagaimana kalau saudara tu betul begitu? Jawab Nabi SAW, jika betul engkau sebut itu benar ada padanya, maka itu pun dipanggil ghibah juga. Confirm gitu. Tetapi jika tidak betul, maka dipanggil buhtan, yakni membuat-buat kepalsuan, pendustaan untuk memburukkan nama orang. Ini lagi teruklah. Dia memburukkan orang lain. Padahal orang tu tak ada apa-apa. Diceritakan, dibuat-buat cerita, diada-adakan cerita. Jangan. Kita dah sampai ke tahap ni. Hari ni 3 dah mati. Betul? 3 lagi mati. Kes 500. Nampak betul? 500. Triple number. Tak patah balik. Susah betul nak patah balik jadi single number. Allah, tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita yang saya baca dekat di Kampung Paya atau Kampung Sawah pagi tadi, pesanan daripada ulama Turki, ulama Mesir.
Selagi kita ni semua tak bertaubat juga, dia takkan terangkat. Ya, takkan terangkat wabak ni. Sini saya tak baca khutbah Mesir, tak baca. Yang pergi ke Kembaya dah dengar kan? Tak apa, yang tak dengar kita baca ini. Boleh? Boleh jangan marah yang dengar. Pasal ada yang tak tahu, kita kena sampaikan. Ya, ini khutbah, statement khutbah. Dia ambil 4 poin, saya ulang balik. Kalau tengok video ada lagi. Apa kita ulang balik untuk peringatan kita sebenarnya. Apa kata khutbah Jumaat di Al-Azhar ni, daripada Al-Azhar ya. Dia ada 4 seruan dia. Ya, 4 seruan dia dalam khutbah ni terus pada umat Islam, umat seluruh dunia. Ya, ulama daripada Mesir dalam khutbah di Al-Azhar. Yang pertama, ya, kami ingin sampaikan seruan ini kepada alam seluruhnya, kepada yang berperi kemanusiaan sekaliannya, yang berada di atas pelbagai mazhab, akidah serta agama. Semua diseru. Sesungguhnya wabak ini yang menimpa umat ini, yang belum dapat ditangani oleh para pakar ilmu perubatan moden, sebenarnya merupakan suatu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ya, bukan saya kata, ulama di Mesir kata waktu khutbah Jumaat, merupakan suatu peringatan yang menunjukkan bahawa kepada manusia bukti yang jelas dan dalil yang kukuh bahawa seluruh penciptaan adalah daripada Allah yang satu. Jangan kita tuduh-tuduh siapa, itulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kecil kita tak terdaya nak cerita benda tu, betul? Tak terdaya. Tak payah kuman lah. Semut pun tak terdaya kita nak cerita. Semut robot boleh buat tak? Tak terdaya. Bila teropong betul-betul besar muka semut tu, baru tahu rupa semut macam tu, betul? Ataupun rupa nyamuk. Tak terdaya nak cerita kepak nyamuk, tak boleh buat. Baru level drone je, betul? Kita baru level drone. Nyamuk siap injection, betul? Mata dia berpinau-pinau nyamuk. Kan baru ni orang teropong nyamuk tu, muka nyamuk macam mana, mata dia punya hebat. Tu kita kadang-kadang tertipu punya makhluk-makhluk yang dibuat reka dalam movie-movie tu. Rupanya binatang kecil-kecil yang diteropong jelas, di blow up muka dia tu, dijadikan filem, dijadikan movie. Kita tertipu. Bukan designer buat, ada designer yang paling hebat. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kata ulama tu kata apa? Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal yang jelas. Pasal apa? Yang mencipta, yang menyempurnakan segala kejadian, dan yang mengaturkan dan yang memberi hadiah, memberi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengatur, yang mencipta, yang mengatur, itu semua pada Allah Taala. Nampak? Kita merancang, betul? Kita merancang. Hebat tak kita? Hebat, siap schedule semua cukup. Timing, pakai Waze tu. Ustaz kata sampai sini pukul 6.45. Tiba-tiba Ustaz pusing pergi tepi laut tadi. Pergi tepi laut, jam pula Ustaz. Tak jadi tak timing? Tak jadi. Pasal apa? Plan Allah Ta'ala dah tertulis dah. Ustaz sampai cukup-cukup pukul 7. Nampak? Tu kita rancang 6.45, tapi Allah rancang lagi hebat. Betul? Ni macam-macam tuan-tuan. Allah ni tak tahu nak kata tuan-tuan ya. Tu kena ingat pada Allah Ta'ala. Kemudian seruan yang kedua. Seruan yang kedua daripada ulama Mesir kepada seluruh umat Islam di timur barat, kutub utara, kutub selatan, tak kira siapa, perbaikilah antara diseru, perbaikilah urusan kita dengan Allah. Pesankan dengan keadaan wabak yang sekarang ni, disuruh kita perbaiki urusan kita dengan Allah. Cuba renung masa kita dengan Allah Ta'ala. Berapa masa tuan-tuan? Berapa peratus daripada maghrib semalam sampai maghrib ni, peratus kita dengan Allah, peratus kita dengan Rasulullah, peratus kita dengan kitab Allah, peratus kita dengan internet, peratus kita dengan WhatsApp, peratus kita dengan Instagram, Facebook. Berapa peratus? Peratus kita dengan makanan kita. Berapa peratus? Berapa peratus dah masuk? Memang confirm 100% masuk. Betul? Pagi, tengah hari, duha, bukan sembahyang duha, makan waktu duha. Tu apa lagi makan petang, apa lagi makan malam, dan sekejap lagi makan lagi. Betul? Tu nampak berapa peratus? Kita tengok sebab tu dipesan kita perbaiki urusan kita dengan Allah. Yang seterusnya
Ini masih lagi dalam seruan kedua, perbaiki ataupun serahkan urusan kita ni terus kepada Allah, pasal dia yang amat berhak. Allah tu yang berhak. Kita datang sini, bismillah tawakkal tu Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Serah. Nak datang takut ustaz ni, takut insiden dah, takut apa, tak, serah pada Allah Taala. Naik kereta, alhamdulillahillazi sakhara lana. Betul? Alhamdulillah dulu. Ada kereta, ada motor, ada basikal, ada kaki. Betul? Kalau tak ada kaki, boleh tak sampai? Boleh, mengesot. Orang tengah tu kata mengesot. Mengesot kita. Ya, pakai kaki, tak ada kaki, kena potong kaki, kena kerja manis. Boleh datang tak? Boleh datang, mengesot dia. Ada orang pakai letak roda macam bot kan, letak tu ikat, jalan. Yang buta, pakai tali, sampai ke surau, sampai ke masjid. Allah, tuan, buta. Kita tak buta. Macam mana? Itu kena tendung kita. Cari jalan. Maksudnya kita uruskan, serah terus pada Allah Ta'ala. Kemudian, dan kembalilah kepada Allah kerana dialah sebaik-baik penolong. The best friend. Betul tak betul? Kita punya best friend, Allah Ta'ala penolong. Kita sebut dalam Fatihah. Ada tak dalam Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu. Bukan saja baca Fatihah 17 kali kan, kita minta. Siapa dia penolong kita? Allah. Tak ada tempat lain kita nak bergantung. Qul huwallahu Allahus. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Apa lagi surah Ghafir yang saya ulang-ulang tu? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ghafir ayat 44. Ayat nombor 44. Tak banyak, satu ayat. Boleh amalkan. Amalkan tuan. Ustaz Zaki pesan 100 kali pagi-pagi subuh. Kenal tak Ustaz Zaki? Ustaz Zaki sini. Dia pesan dalam Facebook. Ambil, simpan. Bukan simpan, buat. Kena buat. Dah dapat, buat. Application, betul? Tu kita punya application. Jangan kita biarkan. Masa terus jalan. Masa terus berjalan, laju tuan. Sekejap lagi syak, laju tuan. Maksudnya masa tak tunggu kita. Apalagi bab kematian kita. Tunggu tak? Kematian kita pun tak tunggu sebenarnya tuan. Tu. Yang seterusnya, serahkan Allah penolong. Kemudian bila Allah tu penolong, tidak akan datang ujian melainkan kerana suatu dosa, dan tidak akan diangkat ujian melainkan dengan taubat. Kata ulama ni, seruan yang ketiga tadi, masih sambung tadi. Tidak akan satu ujian pasal apa? Pasal ada mesti something wrong. Orang Kuala Pilah kata, betul? Ataupun orang Jawa Bukit Pelanduk kata something wrong. Ada benda yang dihiddenkan, ada benda yang disembunyikan, ada maksiat yang dibuat diam-diam, tak ditunjukkan. Memang orang buat maksiat, mana tunjuk, betul? Alim dia kata, aku alim, tapi maksiat yang dibuat ni dia sembunyikan. Orang memang tak tahu. Siapa yang tahu? Allah, betul. Bila Allah tahu, yang merebaknya wabak tu, pasal satu maksiat yang merebak tu, yang jadi mangsa kita. Nampak? Dia tak kira kita baik, kita ke surau, kita ke masjid, belum tahu. Kata Allah, sapu bersih, sapu bersih, rata-rata. Sebab tu jangan terkejut. Kita tak dijerkah, kita tak diombak, tapi kadang-kadang kemungkinan Allah nak buat kita rata, tu rata. Rata in smart, senyap, mati semua. Boleh tak Allah buat? Boleh. Nampak? Kemungkinan akan berlaku. Kan dikatakan datang angin ahmar, betul? Kemungkinan berlaku angin merah. Allah tuan, cuba renung. Sebab tu kita ni 24 jam setiap saat standby, be prepare, orang Jawa kata, betul? Be prepare nak dipanggil secara senyap ataupun tiba-tiba. Ni masanya kita ada. Ni duduk majlis pun alhamdulillah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tu, jangan sangka ujian, tak, itu akan diuji pasal satu-satu bab dosa atau maksiat. Selagi tak diselesaikan dengan taubat kita, kita dah dihidangkan Quran macam-macam, masih lagi tak faham bab maksiat, masih lagi buat juga teruskan dosa, selagi itu tak terangkat wabak tersebut.
Ni kata ulama, bukan saya kata. Ulama beritahu. Sebab tu jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan yang ketiga, apa diserunya? Ya, wahai orang yang berkemampuan, orang yang fakir ataupun orang yang sudah berkeluarga, orang yang masih bujang, orang daripada negara-negara kaya ataupun negara-negara kaya, berilah bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang miskin ataupun yang tidak mampu dalam merawat wabak ini. Tolonglah tuan-tuan. Kita jangan kata duduk Taman Selasih ni, Kampung Paya ni selesa kita. Dia saja kan tuan. Sabah saja yang kena, kita tak kena. Betul ke tak betul? Kalau datang orang Sabah sini, ni ada orang Sabah. Jangan main, ya. Jangan. Kita ada tak kita tanggungjawab? Ada. Ada tanggungjawab kita. Apa dia? Minimum angkat tangan, doakan biar dilunaskan, jauhkan pada wabak kita. Boleh malam ni. Malam ni lepas Isyak kita solat hajat. Memang tak sampai lagi, tapi kita minta pada Allah Taala jauh. Jangan dah terkena baru nak tergadah. Sebelum tu minta pada Allah Taala. Ni, ya. Tu seruan yang keempat. Akhir sekali, kepada badan yang kebajikan, frontliner, jururawat, doktor, polis, tentera semua, kata ulama ni, yakinlah, ya, teruskan, ya, ikhlaskan apa yang kita buat amal murni. Maksudnya kita bantu orang yang sakit, orang yang menjaga wabak ni, disuruh kita teruskan ikhlas kita dalam amal murni tersebut. Kemudian yakin bahawa khidmat merawat wabak ini ibadah yang paling mulia. Ya, tu ibadat paling hebat yang mulia di sisi Allah Ta'ala adalah ni, bantu orang sampai dia tak terdaya. Betul? Sampai yang mati pun ada. Apa kata ulama lagi? Cukuplah Allah dengan yang hebat ni, ya. Jangan kita bimbang, ya. Allah hebat ni, orang yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala bukan di surau, bukan di masjid, bukan di Masjidil Haram. Yang paling hebat ni yang sedang merawat, kata ulama, ini yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala. Kita jangan cepat perasan duduk masjid, duduk atas member terus. Dekat dengan Allah Ta'ala, belum. Depan Kaabah, belum. Pegang Kaabah, belum tahu. Tapi orang yang ni, yang berlapis-lapis baju, pakai lagi topeng lagi, tak mandi, tak apa, berpanas dalam plastik 4-5 layer, sampai kadang-kadang buang air dalam plastik tu lagi, pakaiannya berjam-jam merawat berpuluh-puluh pesakit. Itulah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Itu ini disampaikan oleh ulama Mesir. Itu 4 seruan dalam khutbah Jumaat yang lepas. Ni, ya. Balik pada kitab. Dapat tak tadi Pak Wan? Dapat? Tak dapat, sila tengok dalam Facebook audio kuliah, ya. Okey, balik pada kitab tadi. Kita ni dilarang untuk membuat ghibah, ya. Menyebut, ya. Maksudnya menyebut, iaitu contohnya dalam kitab tulis menyebut baju orang itu pendek ataupun panjang, itu pun bererti ghibah. Nampak? Tu menyebut hal orang, ya. Nak menerangkan orang tu. Abu Laith As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Abi Najih berkata, balaghana anna imra'atan qasiratan dakhalan 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma harajat qalat Aisyatu radallahu anha ma aqsaraha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ightabtiha. Qalat Aisyatu ma qultu illa ma fiha, qala zakarti aqbaha ma fiha. Ada seorang wanita pendek datang ke rumah Nabi SAW, dan ketika telah keluar, Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, alangkah pendeknya orang itu. Nabi SAW bersabda, engkau ghibah. Nabi beritahu kepada Aisyah. Aisyah berkata, saya tidak menyebut kecuali yang sebenarnya ada padanya. Sabda Nabi SAW, engkau telah menyebut yang paling jelek padanya. Ya, ini Nabi tegur Aisyah. Aisyah nampak betul orang tu terkemituk, ya, pendek, kecil. Aisyah nampak dia tersebut lah. Dia sebut tu pasal nak menerangkan orang tu.
pendeknya orang tu, dia kata. Contohlah Nabi kata betul, dia kata memang betul, tapi apa betul? Kau menyebut benda yang tak elok sebenarnya, tak patut kita sebut. Kita dah tahulah, apa nak sebut lagi? Tapi nak sebut juga, nak bagi sedap cerita. Tu. Bukan dia nak menerangkan, melainkan dia datang nak menerangkan rumah warna biru tu rumah sekian kan. Tu satu cerita. Ini dia dah tahu dah orang macam tu disebutkan. Kalau orang tu dengar, apa rasa? Macam tu. Kita kadang kena hati-hati bercakap. Tu jadi bergibah. Walaupun orang tak dengar, tapi kalau dia terdengar ada orang kata kita kata dia macam tu, apa dia rasa? Sedih dia. Balik, give up dia. Buat sembahyang hajat, minta tinggi pula dia. Tu nampak dia. Kadang-kadang orang sensitif betul. Tu sensitif, jaga sikit. Kena pula orang Melayu lagi sensitif. Orang putih lain sikit. Ada takat-takat ni. Takat-takat satu tempat, satu bangsa macam ni sensitif dia. Melayu macam ni, orang putih macam ni, orang Cina macam ni. Tak disebut. Tak disebut benda tu. Abu Laid As-Samarkandi tu. Itu yang ditegur oleh Rasulullah SAW pada Aisyah, cara Rasulullah. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Lailati usrabi ila samai marartu baqaumin yaqta'ul lahma min junubihim summa yulqamu nahu summa yuqalu lahum kulu ma kuntum ta'kulunahu min lahmi akhikum fakulta ya Jibril man haula qala haula min ummatika ahal al-hamma zuna lamma zuna al-mughtabin. Pada malam Isra, Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra ke langit, aku melalui suatu kaum yang dipotongkan daging pinggangnya, kemudian dimakan kepadanya dengan kalimat, makanlah apa yang dahulu kamu makan dari daging saudaramu. Maka saya bertanya, ya Jibril, siapakah mereka itu? Jawabnya, mereka dari umatmu yang suka mengumpat ghibah, yakni menyebut keburukan orang lain. Hammas, lamas, iaitu memperli dengan isyarat atau lidah atau tangan atau dengan tangan. Ni Nabi nampak. Nabi waktu di Isra Mi'raj, Nabi nampak orang tadi balas. Siapa dia? Orang yang makan daging saudara dia sendiri. Maksudnya apa? Perangai dia waktu dia hidup dulu. Apa kerja dia? Kalau zaman sekarang membawang. Betul? Bahasa sekarang membawang. Bukan potong bawang, membawang. Potong bawang kenduri. Betul? Seronok dia, bau bawang orang potong tu memang kenduri betul. Ada masak nasi ambung macam-macam. Betul? Ni tak, membawang. Kadang-kadang dia potong bawang sambil membawang. Tu kadang lauk-lauk dia pelik lauk tu. Ni maksudnya kita ni kena renung. Siapa dia? Orang yang suka menyebut keburukan orang lain. Tu umat Rasulullah juga, umatmu. Nampak? Kita ni hati-hati kan. Sekarang dah tak pakai mulut, pakai apa? Handphone. Sini, chat dalam handphone. Allah tak berhenti. Dah azan pun tak berhenti juga, teruskan. Masalah apa? Sedap punya membawang. Dia tak penat lidah, dia penat jari ni. Tu besok bangun pagi jam jari ni. Nampak? Kena beli minyak urut keluar tu. Tu kena renung kita. Tu pasal apa? Pasal melampau sangat, tak berhenti dia menceritakan hal orang lain. Sekejap je masa. Laju masa. InsyaAllah azan. Sila. Teruskan. Boleh Orang sini tahu isyak Okey, insyaAllah. Kena ikut SOP kat ni, jaga. Tolong ingatkan saya. Okey, ni dipesankan kita. Jangan kita mengumpat ataupun ghibah. Abu Laid As-Samarkandi berkata, saya mendengar ayahku bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manzili wa ashabuhu fil masjidi min ahli suffah wa Zaid ibn
sabita yuhaddisuhum bima sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam minal hadisi fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin faqalu li Zaid ibn Sabit udkhul ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul inna lam na'kulil lahma munzu kaza wa kazalika yab'asa ilaina bi syai'in minal lahmi falamma qama Zaid ibn Sabitin min indihim qalu fima bainahum inna Zaidan qad laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam misla ma laqina fa kaifa yajlisu wa yuhaddisuna falamma dakhala Zaidun ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa addar risalah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullahum qad akaltum lahma lana faraja'a ilaihim wa akhbarahum bihi qalu wallahi ma akalna lahma munzu kaza faraja'a ilaihi wa akhbarahu faqala innahum qad akalu lana faraja'a ilaihi wa akhbarahum faqamu fadakhalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahum alana qad akaltum lahma akhikum wa asarul lahmi fi asnanikum fabzuku hatta tara khumratal lahmi fabazaku dama fatabu wa raja'u an zalika wa'tazaru ilai. Panjang hadis ni ya. Maksudnya saya mendengar cerita ayah dia Abu Samarkandi Abu Laith Samarkandi ketika Nabi SAW di rumah sedang sahabat ahli suffah di masjid dan Zaid bin Sabit menceritakan apa yang telah ia dengar dari Rasulullah SAW. Ada orang yang menghantar daging, maka ahli suffah itu berkata kepada Zaid bin Sabit, engkau masuk menghadap kepada Nabi SAW, katakan kepadanya bahawa kami sudah lama tidak makan daging, supaya Nabi SAW mengirimkan daging kepada kami. Dan ketika Zaid telah berdiri dari mereka bincangkan Zaid. Mereka telah mengatakan Zaid itu telah mendapat dari Nabi SAW sebagaimana yang kami dapat. Tetapi mengapa ia mengajar hadis kepada kami? Maka ketika Zaid telah sampai kepada Nabi SAW dan menyampaikan amanah orang-orang ahli suffah itu, tiba-tiba Nabi SAW berkata kepada Zaid, katakan kepada mereka, kamu kini telah makan daging. Maka segera Zaid bin Sabit kembali menyampaikan apa yang diperintah oleh Nabi SAW itu. Mereka berkata, demi Allah kami sudah lama tidak makan daging. Maka kembali Zaid kepada Nabi SAW menyampaikan jawapan orang-orang ahli suffah itu. Tetapi Nabi SAW tetap berkata, mereka kini telah makan daging. Maka kembali Zaid kepada mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan kepada Nabi SAW. Dan oleh Nabi SAW langsung dikatakan, sekarang kamu telah makan daging saudaramu, sedang bekas itu masih ada di gigimu. Cuba ludahlah kamu agar dapat melihat merahnya darah daging itu. Maka ludah orang-orang itu berupa darah. Maka bertaubatlah mereka dan minta maaf kerana telah ghibah terhadap Zaid bin Sabit itu. Allah, tuan-tuan, Nabi tunjukkan direct terus, bukan talaki, bukan sanan, langsung terus ditunjukkan. Ahli suffah tu, dia mengatakan sahabat Nabi tu Zaid, dia nak makan daging, tapi sebelum makan daging tu dia mengatakan sahabat si Zaid tu. Nabi Zaid tanya Nabi kata, member tu dah makan daging dah sebenarnya. Tak percaya, ludah ada bekas darah keluar mulut, bukan luka. Makan macam kita makan daging mentah keluar darah.
daripada mulut. Allah Nabi tunjuk tuan, ya. Allah tunjukkan tu direct. Agak-agak kalau kita ni macam mana tuan-tuan? Tak berhenti meludah tu. Tak berhenti, ya. Berbesen-besen keluar kot. Pasal apa? Tak berhenti mengata orang. Nampak? Kita ni tak dalam mulut kita guna ni handphone. Takut handphone pun tak ada ratus. Tu kita pasal apa? Melampau sangat kita mengata orang. Tak tahu cerita, kita pergi sampai, kita pergi share. Tahu tak tu? Dahsyat tuan. Pasal apa? Zaman sekarang cepat. Ya, zaman Nabi seorang sampai baru satu grup masuk. Tapi kalau zaman kita share satu grup, apa jadi? Jangan terkejut, takut kita ni bankrupt. Bankrupt apa? Bankrupt pahala besok di akhirat. Kita ingatkan banyak pahala. Kita sedekah sana, sedekah sini, berjemaah sana, berjemaah sini, mengaji kita, Allah, tapi masih lagi berbuat bab yang ni, gibah je. Apalagi yang jipti, tahu jipti? Baru ni disebut dalam My Quran Time. Sembayang, Yasin, Kahfi. Tangkal. Tu. Ya, tangkal ada, dukun ada, tok dukun, kain kuning ada, kain merah ada. Sema, cincin, tangkal semua cukup. Cincin tak cukup satu, cincin bersusun, betul? Bersusun. Ya, bersusun. Letak meja, satu meja, takut. Di depan meja situ je. Balik rumah, orang rumah ketuk meja. Dia pula setut. Buka terus cincin. Tak salah pakai cincin, betul? Nabi pun pakai cincin kat jari manis, betul? Dia susun. Kalau Nabi tengok mesti tak tahu macam mana. Pening kan? Ya, tu. Sunnah, ada sunnah yang Nabi tu memang betul cincin ikut Nabi, tapi berpada-pada lah. Tu. Tapi kadang-kadang yang paling hebat tu, yang tangkal tu, biar orang takut. Kadang-kadang saya ada bawa beg kecil. Apa dalam beg kecil tu? Macam-macam orang cerita kat saya kan. Ada kerambit, tahu kerambit? Kerambit kecil tu. Tak tahu siapa nak disembelih. Kecil je. Ya, tu. Kerambit keris kecil, siap balut dengan kain kuning. Tu. Tangkal sebesar-besar tangkal. Ikat kat pinggang. Tu. Saya tak boleh lupa Datuk Ismail Kamus tu. Yang dia tunjuk kat saya. Ni, tengok ni tangkal. Balut seal dengan apa? Kulit. Leather. Man-made. Jahit cantik. Man-made. Ustaz buka satu. Berlayer-layer. Tahu tak apa dalam dia? Biji rambutan. Allah, tuan. Tak terdaya. Kulu ke hilir, orang kata. Kulu ke hilir dia bawa pusing mana, takut terasa hebat tu, kebal. Tak bawa tangkal tu, risau dia. Masuk surau, simpan dalam kereta. Berlaku. Takut pula dengan Allah Ta'ala. Berdepan dengan ustaz, simpan dalam kereta. Dan jumpa ustaz, kosong. Orang mana kononnya tak ada apa-apa, betul? Masuk kereta balik, pakai balik. Selendang, macam-macam tuan. Tu golongan yang masih lagi berlaku sekarang ni. Apalagi yang melariskan kedai, melariskan perdagangan dengan bab-bab tangkal, sihir. Biar orang datang terus kat kedai yang melambat-lambat. Siap viral lagi, betul? Allah, berlaku tuan. Tu kadang-kadang kita hati-hati nak makan ni, mulakan dengan ayat Quran. Jangan terus-terus masuk. Kadang-kadang benda tak sedap je, dia viral je, tapi tak tahu yang macam mana jadi sedap, betul? Cuba test dengan ayat Quran. Bukan nak cabar, tapi itu kadang-kadang kita tak sedap, kita makan benda-benda yang tak sepatutnya kita makan. Tu ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, terasa angin yang membawa bau busuk di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bersabda, ada orang-orang munafik yang ribah, yakni mengumpat orang muslimin. Maka inilah tandanya bau busuk, yakni Allah akan menunjukkan kepada kaum muslimin yang taat dan patuh kenyataan kebusukan dari apa yang telah dilarang oleh Allah kepada hamba-Nya. Allah, tuan-tuan, zaman Nabi Allah bagi direct terus, ya, elok, wangi, zafran, kasturi semua cukup. Tiba-tiba datang orang munafik ni datang, bab munafik ni datang satu hawa yang pelik, bau yang tak sedap. Nabi tahu ada golongan yang mengumpat. Siapa dia? Orang munafik.
Dia mengumpat antara dia dengan orang muslimin. Dia mengata orang muslimin. Hebat orang munafik tu, bahayanya orang munafik. Pada zaman Rasulullah lagi dah ada dah. Perangai tu sampai sekarang ada tak? Ada lagi. Tak suka hukum Islam, tak suka Islam tu ditegakkan, tak suka pemerintahan Islam, tak suka Al-Quran tu, ya. Walahan dia mengaku innad dina indallahil Islam. Tak suka. Tak terasa peringatan Allah Taala. Janganlah. Tolong, ya, pujuk, ya, antaranya tu. Ketika ditanya kepada seorang hakim, apakah hikmat dari busuknya bau ghibah itu? Jawabnya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah akan membuktikan kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Tetapi di masa kini kerana banyaknya ghibah itu sehingga hidung kita telah berbau yang sedemikian, maka tidak basi lagi bau itu. Sebagaimana seorang yang pertama kali masuk ke tempat tukang samak, ia pertama kali tidak dapat tinggal dengan selesa di sana. Akhirnya dapat makan minum di tempat itu dan tidak merasakan bau apa-apa kerana hidung mereka telah penuh dengan bau itu. Ini berlaku zaman sekarang. Dulu orang mengumpat sekali dah tak rasa bau busuk ni. Pasal apa? Zaman tu Allah bagi direct tunjukkan Allah dengan Nabi, dengan sahabat-sahabat. Nak tunjuk contoh. Jangan mengumpat. Datang satu bau yang hebat. Zaman sekarang akhirnya semua orang mengumpat. Hidung tu orang kata lali dah betul. Bau busuk dah tak ada apa dah. Macam dululah di Bukit Belanduk kan, ada bela binatang cantik tu. Ya. Hari-hari bau tuan-tuan. Tak terasa apa lagi. Ya, tu tak terdaya. Bila hilang tu terasa rindu pula bau tu. Datang tu pula tu. Tu dahsyat tuan-tuan tu, ya. Dahsyat bila musim hujan datang keluar uap dia tu, tak terdaya tuan-tuan. Tu, ya, zaman tu, ya. Sekarang tak tukar lagi nama tu, ada lagi, ya. Dahsyat. Bila tak ada bau, kelegaan tu amat dahsyat juga. Betul? Tu kena renung kita, bau yang dahsyat. Jangan. Tu busuk ni, dah lali. Nampak? Allah tunjukkan contoh macam tu. Kita ditunjukkan dalam orang yang menyamak binatang ni pun sama juga. Mula-mula ni nak samak binatang memang lawyer, betul? Memang bau macam-macam. Tapi kalau dah biasa dah duduk tempat tu, tak jadi apa. Tu. Tu ada satu cerita dulu, orang yang ni biasa minyak wangi, tiba-tiba masuk dekat tempat terjatuh, pengsan lah dia. Pengsan. Tapi kalau dah selalu satu jatuh situ, pengsan lah dia. Suka dia. Tu contoh, ya. Kadang-kadang bila terlampau suka bab-bab busuk ni. Ni. Asbat dari As-Suddi berkata, kita baca masuk terus, cepat. Ketika Salman Al-Farisi bersama sahabat-sahabat yang di antara mereka juga ada Umar dan dalam berpergian, tiba-tiba mereka berhenti dan berkhemah, maka tidurlah Salman sedang kawan-kawannya pada masak-masak. Ini tengah masak, ya. Lalu ada beberapa orang berkata, apakah maksud hamba ini hanya mau datang ke kemah untuk yang sudah berdiri dan makanan yang sudah siap? Kemudian mereka berkata kepada Salman, pergilah engkau kepada Nabi SAW, minta lauk untuk kami. Maka pergilah Salman menyampaikan kepada Nabi SAW permintaan mereka. Nabi SAW bersabda kepada Salman, beritahu kepada mereka bahawa mereka telah makan lauk pauk. Maka kembalilah Salman kepada kawan-kawannya dan beritahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu. Lalu mereka berkata, kami belum makan apa-apa. Salman berkata, Nabi SAW tidak dusta dalam sabdanya, lebih baik kamu pergi sendiri kepadanya. Maka pergilah mereka kepada Nabi SAW. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, kamu telah makan daging saudaramu ketika kamu mempercakapkannya, yakni ghibah, pada di waktu ia sedang tidur. Lalu Nabi SAW membacakan ayat 12 Al-Hujurat, ya, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangka-sangka, sebab sebahagian dari sangka-sangka itu dosa. Dan jangan menyelidiki kesalahan lain orang, dan jangan ghibah membincangkan hal orang lain. Setengahmu pada setengahnya. Apakah suka salah satu sekiranya makan daging saudara yang telah mati? Tentu kamu jijik, yakni tidak suka. Al-Hujurat ayat 12. Allah, tuan-tuan. Tu zaman Nabi pun ditunjukkan cash juga, ya. Salman Al-Farisi, orang Parsi. Dia datang kenduri, tengah kenduri, kawan-kawan tengah masak-masak. Macam kita lah kat surau, betul? Kat surau ke rumah kahwin. Datang. Tiba-tiba datang seorang tu, datang relax.
Member tengah masak ni penat. Apa dia buat? Gibah, tahu gibah? Tu datang nak makan dia tu. Habis dah, rosak. Habis. Ni contoh. Jangan. Kita kan buat kerja dia ikhlas, betul? Ikhlas biar Allah tengok. Kita jangan mengata. Kita mungkin rasa kita sangka dia baik terus. Mungkin dia ada hal, mungkin dia penat, mungkin macam-macam. Jangan terus buruk sangka. Yang kesilapan besar kita ni cepat sangat buruk sangka, silap besar. Kita kena ikut hadis qudsi. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ya, aku menurut sangkaan hamba-Ku. Maksudnya kita dengan Allah Taala jangan sangka buruk. Jangan sekali-sekali kita sangka buruk. Apa yang Allah tunjuk tu memang ada hikmah dia. Sangka baik terus. Bila sangka baik, Allah pun sangka baik. Dan kalau sangka baik dengan orang, alhamdulillah, Allah bagi kita balik sangka baik. Ini kalau kita buat sangka buruk, tak buat kerja langsung, datang-datang makan, bukan dia tak cakap makan, berdarah je. Tu payah tuan. Dia lain passion kata. Ni orang ni memang standard dia kata. Dia datang dan berdiri tegak, datang, dah siap makan. Allah. Lepas tu balik tu tak tolong basuh pinggan mangkuk. Allah, tu janganlah, ya, kita tak tahu apa cerita, betul? Takut ada messenger ni Salman Al-Farisi. Tu jangan buat perangai terlalu macam tu. Dia makan. Jangan kata aku kau kena ribah nanti. Dia buat teknik tu lah. Tu, ya. Panjang lagi bab ribah ni tuan-tuan. Kita kena ikut SOP, ya. Mudah-mudahan kita jangan berbuat sedemikian. Takut kita tak ada akaun di akhirat esok. Kita ingat banyak pahala kita, rupa-rupanya kosong belaka. Kalau kosong pun okey lagi, takut negatif. Tu tahu negatif. Kita ingat kosong, masih dalam boundary lagi. Tiba-tiba datang orang claim, kau mengumpat aku dulu kan, kau pula admin kan. Habis kan. Kalau admin teruk tak teruk, dia ketua dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram, meraung kita tuan. Tu cari orang rumah kita, betul? Kita ada cerita dah ni. Cari orang rumah kita. Orang rumah tu pahala satu je. Kau dulu kan orang rumah aku, sampai aku tak berani nak kahwin lagi. Tu betul. Setia tak? Setia. Sehati sejiwa. Sayang adik, sayang. Sampai mati pun dia tak kahwin juga. Akhirnya sampai ke hari akhirat dia cakap, takkan tak boleh bagi satu hasanat, satu pahala. Kalau kau bagi satu pahala tu, aku boleh menyunam ke dalam syurga. Berat sikit. Walaupun setakat subhanallah tu yang kalau zikir subhanallah wa bihamdi atau subhanallah, itu kadang satu tu memberatkan kita punya timbangan ke dalam syurga. Jangan kita leka-leka. Kita tanya orang rumah kita, orang rumah kata tak boleh. Dulu betul awak sayang saya, betul memang hebat awak ni, sampai tak berani kahwin. Bukan takut pun, tapi memang awak penakut juga tu, ya. Tapi saya tak boleh bagi. Pertama, kalau saya bagi, saya pula masuk. Nampak? Dia kata apa? Nafsi, hal kau, hal aku. Cari anak kita pun sama juga. Betul ayah sayang kita, ayah bantu saya, ayah jaga saya. Tapi sorry lah ayah, bab pahala minta maaf. Ya, nafsi, hal kau, hal aku. Sama. Jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, semua kata nafsi. Kecuali kita dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebab tu kita minta, kata dalam tadabbur Quran, dalam My Quran Time tu, salah satu dalam hadis yang dicatatkan oleh Ustaz Tirmizi, kita minta, bukan minta masuk surga je, kita minta juga masuk surga, minta duduk dengan Rasulullah SAW. Itu yang sebenarnya. Kita ada bab rindu dengan Rasulullah. Jangan langsung tak fikir apa, kita masuk surga dah lah, cukup. Jangan cukup makan tu yang bahaya, ya. Kita minta masuk surga dengan Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu cita-cita, vision kita yang paling terbaik kalau boleh. Boleh tuan-tuan? Mohon insya-Allah takat tu je, Jangan kita ghibah, jangan kita mengumpat. Teruskan bab penjagaan hati kita yang bersih, teruskan dengan Quran time kita, teruskan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kita lepas isyak kita buat sembahyang sunat hajat. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling hebat pun Allah Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan. Surah Al-Fatihah. Wa yudman. InsyaAllah sebelum saya doa, saya umumkan InsyaAllah lepas ni kita sembahyang sunat hajat lepas isyak. Kemudian ada jualan makanan kesihatan di luar sana, ada air zam-zam semua.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا واقضها وجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir fa innahu dzunuba illa anta. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.